Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria dari penonton. Pada pagi ini kita bersua seperti biasa untuk berkongsi makluman semasa dan juga satu bahan visual yang akan kita saksikan bersama sebentar nanti. Dan Alhamdulillah sudah ingin juga saya kabarkan pada ketika ini keadaan cuaca dalam keadaan yang baik, dalam keadaan cerah. Dan pada hari ini juga sudah pasti ada di antara auda yang ingin berkunjung ke Tamu Seram Bangun. Dan seperti lazim juga ia beroperasi seperti biasa di awal pagi sudah dibuka ya. Dan kita pasti kepada auda yang ingin berkunjung ke Tamu Seram Bangun pada pagi ini ataupun Kompleks Pasar Reneka dan Tamu Tutong, apa yang kita ingin ingatkan adalah tingkatkanlah kewaspadaan dan kita pasti sekitar kawasan sana memang jalan agak sesak ya. Kerana kita pasti juga pada pagi ini ramai yang ingin berkunjung ke Tamu Seram Bangun. Jadi apa yang penting adalah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati di jalan raya. Dan ada saya kongsikan satu makluman di sini terlebih dahulu yang mana pada pagi ini pada jam 8.30 pagi akan diadakan program riadah dan silaturahim pertubuhan warga Mas bersempena dengan sambutan awal tahun baru Hijrah 1444 dan akan diadakan di Green Spring Bintuduh Lamunin, daerah Tutong. Dan ini adalah program yang dihaskan hanya untuk ahli-ahli pertubuhan warga Mas saja. Banyak aktiviti yang akan diungkayahkan oleh mereka dan kita harapkan aktiviti ini akan berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang telah pun dirancangkan. Dan ada untuk seterusnya pula, apa kata kita saksikan bahan yang kami sediakan mengenai dengan guinea pig ataupun tikus Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penonton, tahukah Auda, guinea pig ataupun tikus Belanda ini sebenarnya ada yang spesies rare ataupun kejarangan. Bagaimana kita ingin mengetahuinya? Difahamkan jika tikus Belanda itu mempunyai satu warna seperti ini sahaja, ia merupakan spesies yang rare ataupun kejarangan. Ini adalah spesies Shiba. Ini tikus Belanda jenis Shiba. Dan juga kita akan bawa kepada Auda cara penjagaan tikus Belanda bersama dengan personality kita untuk package program kali ini. Dan Auda, teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Guinea pig atau tikus Belanda mempunyai keunikannya tersendiri selain terdapat puluhan spesies rare atau jarang ditemui di seluruh dunia. Mempunyai satu warna juga dikategorikan sukar didapati bagi haiwan ini kerana lazimnya ia mempunyai 2 atau 3 tumpukan warna. Haiwan peliharaan ini disebut juga sebagai Cavia porcellus, tergolong dalam keluarga rodent seperti kumpulan tikus namun tanpa ekor, dengan mempunyai buluan yang berbeza-beza dari segi panjang dan warna. Ia dipercayai berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Melihat pada gelagat, fisik dan sifatnya yang lucu, ia antara haiwan yang sering menjadi pilihan untuk dipelihara. Saya memelihara tikus Belanda ni sejak tahun 2019. Mulanya pelihara sekong saja. Sebenarnya tikus Belanda ni susah didapati di Brunei. Semenjak COVID, kita nak dapat keluar negeri mendapatkan guinea pig lagi ya. Yang banyaknya lah kita dapati di Brunei ni adalah male saja. Female nada. Kira payah mu dapat. That's why saya mencari guinea pig selama 3 tahun. Sampai sekarang saya tengah cari guinea pig tikus Belanda ni yang lain daripada yang lain. Dan buat masa ni sekarang guinea pig saya ada lebih kurang mungkin dalam 30 lebih lah. 50 macam 30 ke 50. Tips penjagaan tikus Belanda ni salah satunya kewangan, tempat tinggal, penyediaan tempat tinggalnya bukan sangkar biasa macam sangkar kucing, tidak. Dia besar. Tikus Belanda ni dia suka berlari. Pemakanan dia dan penjagaannya adalah senang sekali. Dia mandi bebas, bila-bila saja dia mandi. Masa kita sama dengan orang, kita boleh pegang orang dari segi pemantauan, sekong saja. Tikus Belanda ni sebenarnya senang jaga. Jadi kita tidak ada masalah.
Tikus Belanda adalah antara binatang peliharaan yang mudah dijaga, namun memerlukan komitmen yang tinggi daripada pemiliknya supaya ia dijaga dengan baik. Meski mudah dijaga, kerana binatang ini tidak memilih makanan, namun pastikan ia mendapat vitamin C yang mencukupi. Kemudian pastikan air minuman dan sangkar sentiasa dalam keadaan bersih serta sentiasa memantau tahap kesihatannya kerana ia sukar dikesan di peringkat awal. Dia senang kena dapat macam penyakit macam tikus Belanda yang saya dapat tahu, iaitu macam sejenis parvo. Parvo ni jenis yang kalau satu seekor dia sakit dia sakit, macam tiba-tiba dia nak mau makan, dia tidak mau minum, kurus. Dari sana kita mesti dapat tahu mesti kita kasih asing satu-satu. Kalau tidak, semua serentak, tikus Belanda semua mati. Kalau kita hantar pergi ke vet pun, diorang akan bagi sejenis vitamin C, vitamin, macam-macam vitamin. Mungkin kos pengeluaran untuk satu ekor mungkin mencecah dalam 100 lebih. Tapi macam mana kalau semua terjangkit? That's why mesti kita satu-satu pemantauan tu. Kebersihan dia. Yang paling banyak kita bagi adalah suplemen dorang suplemen macam jenis vitamin C. Pemantauan yang kita mempersoalkan iaitu dari segi mata, telinga dan kaki. Dia ada kurap juga. Jadi pemantauan tu kira macam satu ekor, sejam kita mesti pemantauan dorang. Kasih mandi seekor. Jadi masa tu dalam sehari. Jadi besoknya lain lagi kita pemantauannya. Bagi para pencinta tikus Belanda, memelihara binatang ini adalah sebagai satu terapi dan ketenangan jiwa kerana bunyi haiwan tersebut serta perwatakan dan bentuk fisiknya yang comel dapat memberi aura kegembiraan pada diri pemiliknya. Di sini sahaja, beliau ada memelihara beberapa jenis tikus Belanda yang antaranya Abyssinian, Texel, Shiba, Peruvian, Silky, dan lain-lain lagi. Simpan saja ni, Kak? Ya. Jadi memang pemakanannya ni Kak usulnya mudah saja, daun pisang, daun pandan. Bebas. Dan saya percaya juga bukan saja saya yang terasa keramati melihat tikus Belanda bisikan ni. Saya rasa penonton di luar sana pun orang kecumilan melihat. Jadi Kak selama kita menjaga tikus Belanda ni, apa yang kita dapat lihat dari segi sifat tikus Belanda ni? Yang saya lihat, saya memelihara dorang sendiri adalah dorang ini jenis yang sosial. Sosial. Walaupun orang lain jenis, tapi kira sosial dorang ni orang bilang tinggi daripada binatang-binatang lain. Dan juga Kak, kalau bagi pendapat Kakak selama Kakak menjaga tikus Belanda ni, bagaimana, adakah ia sukar atau mudah untuk dijaga? Bagi saya senang dijaga, tapi susah dalam pembiakan. Oh, kenapa? Kira dorang ni kalau macam pregnant 10 minggu, 3 bulan sebenarnya kan. Lepas tu berpantang dalam 3 bulan. Ada pantang juga? Ada pantang juga. Dalam berapa bulan tu sebenarnya? 6 bulan 6 bulan. Jadi dalam setahun sekali. Setahun sekali dorang. Tapi sebenarnya boleh, dalam 1 tahun tu 2 atau 3. Tapi next selepas tahun tu organ-organ tikus Belanda akan rosak dan mudah dijangkiti sakit. Yang kita tidak ketahui sebenarnya. Okey, faham. Jadi secara anggaran sejauh pengetahuan Kakak, jangka hayat tikus Belanda ni berapa tahun dia boleh hidup? Yang saya tahu, saya ada yang 5 tahun punya 5 tahun. Tapi yang dapat tahu dari penjagaan kita, penjagaan dari kita sendiri antara 8 sampai 10 tahun. Itu kalau penjagaan yang diberi pemantauan ataupun perhatian yang optimum, yang secara maksimum cara kita ni menjaga tikus Belanda ini boleh hidup sehingga 8 ke 10 tahun. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan ada penonton, saya rasa mungkin daripada perkongsian Kakak tadi dapat memberi ilmu pengetahuan kepada mereka yang menyaksikan kita ni menerusi package program ini. Dan ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kakak atas pengetahuan
yang kakak kongsikan kepada kami. Dan ada penonton, saya rasa sampai di sini saja kita bersama. InsyaAllah kita akan bersama lagi di package program yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.